salah satu daripada sifat mahmudah, sifat yang terpuji, yang perlu wujud dalam diri orang yang beriman, iaitu adanya sifat khauf. Apa makna khauf? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat khauf ini salah satu daripada sifat mahmudah, salah satu daripada sifat terpuji. Jadi khauf ataupun takut ni, dia merupakan satu perasaan, satu keadaan yang pedih hati. Pedih hati maksud kat sini rasa tak tenteram, rasa tak tenang, rasa tak tenteram. Takut. Cuba kita kadang-kadang tiba-tiba ada rasa takut. Tenteram tak hati kita? Tak. Rasa tak tenang. Jadi takut ni perasaan yang tidak tenang, yang tidak tenteram, yang rasa bimbang. Apatah lagi yang sesuatu perkara yang kita tak suka, yang mungkin akan berlaku pada masa yang akan datang dan sebagainya. Ini takut. Ini takut yang merupakan pengertian yang disebutkan oleh ulama, rasa bimbang, rasa takut, rasa tidak tenteram. Bila rasa dalam hati kita ada perasaan tak tenang, tidak tenteram, bimbang terhadap sesuatu perkara, apatah lagi yang kita tidak sukai, yang kita tak gemar, maka itulah khauf, itulah takut. Dan kadang-kadang takut ini boleh juga timbul dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan. Apabila satu orang dia melakukan maksiat, langgar perintah Allah Ta'ala, maka dia dapat dosa. Maka bila mana dengan sebab dosa tu dia lakukan, boleh jadi kadang-kadang ada perasaan takut, rasa bimbang. Contoh tak sembahyang subuh, ada rasa takut tak? Kalau ada rasa takut, rasa tak bimbang, rasa tak selesa, rasa tak tenteram, itu ada perasaan khauf, ada perasaan takut. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia buat dosa tadi, tinggalkan solat umpamanya. Dan ada kalanya sifat khauf ini dia boleh wujud, dia boleh ada perasaan takut dengan sebab apa? Dengan sebab mengenal sifat Allah Ta'ala. Mengenal sifat Allah Ta'ala ni disebut sebagai ma'rifatullah. Disebut sebagai makrifat, sebenar-benar kenalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada tak orang yang jenis macam ni, tuan-tuan? Ada? Orang yang dia dah capai kepada makam makrifat, ma'rifatullah, dia sebenar-benar kenalnya Allah Ta'ala. Dia kenalnya Allah Ta'ala, dia tengok sifatnya Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala perlakukan, apa yang ada berlaku di atas dunia ini, dia mengetahui, dapat melihat sifatnya Allah Ta'ala, maka datang gerun, datang takut, datang khauf, datang bimbang. Umpamanya banjir duk melanda sebelum ni. Banjir itu pun, tuan-tuan, dia bukan tengok air, tapi dia nampak sifatnya Allah Ta'ala. Kita banjir tengok apa, tuan-tuan? Habislah. Habis. Semua habis. Tak ada apa yang tinggal. Sebab kita tak sebenar-benar kenal Allah Ta'ala. Tidak nampak akan af'al, perbuatannya Allah. Kita nampak air-air lah, hujan-hujan lah. Kita tak nampak di sana sifat apa? Sifat jalal, perkasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sifat qahar,
maha perkasa, maha kerasnya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bila Allah Subhanahu wa taala murka. Sebab tu orang yang dia mengenal sifat Tuhan, maka dia tengok apa yang berlaku ni, dia capai makrifat kepada Allah, dia kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifat Tuhan, maka dia tengok apa yang berlaku, maka datangnya khauf, datangnya gerun. Ini balak musibah, teguran daripada Allah. Kita tuan-tuan macam-macam. Mungkin air pasang tu, lepas tu hak jadi itu. Air pasang lah, itulah, inilah dan sebagainya. Jadi ada yang perasaan yang macam ini boleh timbul khauf bila dia tengok sifat Allah Ta'ala kerana dia sudah capai kepada makrifat kepada Allah Ta'ala. Sudah sampai kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tak golongan ni? Ada. Maka kata ulama, di antara jenis-jenis perasaan khauf, takut ini, ada yang takut dengan sebab dosa-dosa yang dia buat. Ada yang takut dengan sebab dia kenal sebenar-benarnya Allah melalui sifatnya Allah Ta'ala, makrifatullah. Maka di antara dua keadaan ini, dua khauf ini, maka yang lebih sempurna, yang lebih akmal, tak lain dan tak bukan adalah yang kedua. Datangnya, wujudnya ada perasaan khauf dalam hatinya dengan sebab apa? Dengan sebab dia makrifat kepada Allah, dia kenalnya Allah melalui sifat-sifatnya Allah Ta'ala, melalui sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tengok apa hal yang berlaku dalam dunia ini, maka dia kenal ini sifat maha pengasih penyayangnya Allah, ini maha maha penerimanya taubatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha gagahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang dilihat di depan mata dia. Bila dia tengok macam ini, datangnya takut, khauf kepada Allah. Itu yang paling terbaik. Tapi nak capai kepada perasaan khauf itu dengan sebab dia kenalnya Tuhan, mesti melalui daripada bawah dulu. Mungkin peringkat yang pertama, datangnya ada khauf dengan sebab bila jatuh kepada maksiat, dia ada dosa, dia rasa bimbang, takut dengan Allah Ta'ala. Itu pun dah okey dah. Sebagai permulaan mubtadi peringkat tu. Sebab apa? Bila mana satu orang dia ada rasa bimbang, rasa takut, rasa cemas, dalam hatinya ada perasaan kebimbangan, tak tenteram bila langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya apa? Artinya hatinya masih hidup, kalbu dia masih lagi ada nur, cahaya, kalbu dia masih lagi lembut. Sebab tu salah satu daripada kalbu, hatinya lembut, hatinya masih ada pancaran nur, cahaya, masih lagi hidup. Maka bila mana dia melakukan kemungkaran, dia buat maksiat, dia berdosa dan rasa takut kepada Allah Ta'ala, itu tanda tuan-tuan. Tapi kalau satu orang dia jatuh kepada maksiat, dia tahu dia buat dosa, tapi tak ada langsung perasaan khauf, takut, bimbang, cemas, maka itu dah tuan-tuan menjurus kepada hati dia qaswatul qalb. Hati dia dah keras. Hati keras. Dia kalbunya, hatinya tidak terpanggil tuan-tuan, tidak tercuit. Bila mana dia langgar perintah Allah Ta'ala, dia buat dosa. Kenapa tak tercuit, tak tersentuh? Kerana hatinya dah keras. Kalau kaki kita ni, dia lama-lama ada jenis kerah. Kerah kematu. Kerah. Ada bahagian kerah ni. Kalau dah kaki yang kerah ni tuan-tuan, kalau duk jalan pijak duri, pijak benda tajam, rasa sakit tak? Tak. Dia tak rasa sakit.
Tapi orang tengok, ada duri tu tercocok. Ya ke? Tak perasan tuan-tuan. Dia tak rasa. Tapi tengok, ya ada. Tapi tak terasa. Kerana apa? Dah kerah dah kaki dia. Tapak kakinya kerah. Dah kerah ke matu dah. Begitulah kata ulama, hati ni kalau dah keras, dia tak tersentuh tuan-tuan. Dia tak tercuit. Dia tak terasa. Walaupun dia buat dosa, dia buat maksiat macam mana sekalipun, saja je. Bila dah begitu, sebab apa? Sebab hatinya keras. Bila hati keras tuan-tuan, maka tunggulah. Hati tu dia akan mati. Bila mati, Allah Ta'ala kunci, Allah Ta'ala tutup. Maka sukar untuk menerima kebaikan, hidayah, taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala kunci, tutup hati-hati mereka. Sebab apa? Lantaran daripada mana? Dia tidak rasa takut, dia tidak rasa perasaan menyesal lantaran dengan dosa maksiat yang dia buat. Sebab tu hati-hati, jaga kalbu kita, hati kita masing-masing, jangan sampai keras. Apatah lagi jangan sampai kepada tahap hati tu mati langsung. Sangat sukar tuan-tuan untuk diubati. Sangat payah. Boleh, tapi makan masa yang lama. Makan masa yang lama. Tak lain dan tak bukan untuk pulihkan balik, untuk lembutkan balik, untuk hidupkan balik. Tak ada jalan lain tuan-tuan, melainkan dengan zikrullah. Melainkan dengan zikrullah. Dipukul tu. Dipukul tu pada hati tu. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Dipukul tu. Dihentam supaya lembut, 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 lembut. Makan masa lama tuan-tuan. Ibarat batu yang keras tu, tetapi bila mana dititikkan dengan air, walaupun air tu sifatnya lembut, tapi dengan lama kelamaan tuan-tuan, batu tu yang keras pun boleh jadi lekuk dengan sebabkan air tersebut. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Maka sebab itu, yang paling sempurna adanya sifat khauf bila mana kita dapat mengenal sifatnya Allah, iaitu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sifat khauf yang paling sempurna. Kerana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Fatir. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya. Hambanya Allah oleh sekalian orang alim. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, siapa golongan orang yang mana dalam hatinya, dalam kehidupannya ada khauf, ada sentiasa perasaan takut, bimbang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan, sebenarnya orang yang benar-benar takut, hamba Allah yang benar-benar ada khauf, takut kepada Allah adalah di kalangan ulama. Di kalangan ulama. Ulama ni maknanya orang yang berilmu. Ulama maknanya orang yang berilmu. Itu maksud daripada golongan ulama. Maknanya orang yang beriman lah, orang yang sebenar-benar iman dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kira masa, tempat, keadaan, dia sentiasa memakai pakaian khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang berilmu, orang yang sebenar-benar imannya mantap dalam kehidupan dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, daripada ayat ini sebenarnya pertama tindakannya supaya kita kena ada rasa khauf.
maka nak dapat rasa khauf itu kena ada ilmu. Kena tahu yang mana satu hak, yang mana satu batil, yang mana satu halal, yang mana satu haram, yang mana satu betul, yang baik, yang mana satu buruk. Daripada ilmu itulah. Daripada ilmu. Bila ada ilmu, insya-Allah dia akan dapat memakai pakaian khauf. Apatah lagi imannya sebenar-benar iman yang kukuh dan mantap. Dia akan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang sebenarnya tanda iman dia adalah iman yang kuat, iman yang kukuh, iman yang mantap. Dia ada perasaan takut kepada Allah, tak kira mana-mana tempat sekalipun. Sama ada dalam keadaan sirran wa alaniyah, dua keadaan ni. Sama ada secara dia seorang-seorang pun tetap dia ada perasaan khauf, ataupun bersama dengan orang ramai pun dia tetap ada rasa tahu khauf, ataupun disebut sebagai khasyiyah. Bila mana satu orang itu dia memakai, sentiasa ada perasaan khasyatullah, rasa takut dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada secara seorang-seorang ataupun secara ramai, maka itu tanda iman dia iman yang sempurna. Kerana ada orang yang dia takut hanya takut pada Allah bila mana ada orang. Cuma bila keadaan, bila orang tak ada, seorang-seorang, dia tengok orang tak nampak, maka dia buat maksiat, dia buat dosa. Nampak? Keadaan orang tak ada, dia boleh buat dosa, dia buat maksiat. Keadaan orang tak ada, orang ada, dia bertinggalkan maksiat. Dia boleh buat amal ibadah. Ni nampak? Dia belum sempurna lagi iman dia. Belum kuat lagi tuan-tuan. Belum benar-benar dia memakai sentiasa pakaian khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penanda arahnya tuan-tuan nak tengok iman kita sempurna, kita ada tak perasaan khauf, kita tinggalkan larangan Allah, tinggalkan maksiat, tidak melakukan dosa walaupun kita seorang-seorang. Walaupun kita seorang-seorang. Nampak? Tapi kalau orang yang imannya kukuh, imannya mantap, dia merupakan orang yang sebenar-benar mempunyai iman yang sempurna dan dia memakai pakaian khauf, hal keadaan sama dia seorang ke ataupun ada orang ke tak ada orang ke, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kisah yang berlaku, satu orang tok guru dia beri ujian kepada anak murid dia. Dia nak tengok sejauh mana hasil daripada dah belajar, ada tak anak murid dia, dia faham tak berkenaan tentang perasaan khauf ni kepada Allah. Setiap keadaan, masa, tempat, tak kira orang ada ataupun tidak, khauf tetap ada dalam kehidupan dia, dalam hatinya. Maka dia minta anak muridnya semuanya pastikan ada sebilah pisau dan masing-masing semua ada seekor ayam. Kemudian diarahkan pergi tempat yang paling jauh. Bila dah tak ada siapa yang nampak, maka sembelihlah ayam tersebut. Maka anak murid ni pun bertebaran tuan-tuan, pergi tempat yang paling jauh. Dah tok guru bagi tahu, dengar je. Ni anak murid skimah ni, dah dia pergi, corok mana dia pergi. Masing-masing semua dah tengok, dah rasa dah tak ada dah orang nampak apa semua, tak ada siapa nampak, masing-masing pun sembelih ayam tersebut. Masing-masing mai datang jumpa tok guru, semuanya ayamnya dah terkulai dah leher, dah sembelih. Tiba satu orang saja anak murid tu, dia mai datang, masih lagi ayam dia masih hidup. Maka tok guru bagi tahu, tanya, ni kenapa kamu tak sembelih ayam ni? Kan aku dah suruh kamu pergi tempat yang paling jauh, tengok tak ada siapa yang nampak, kamu sembelih lah. Dia kata, apa wahai tok guru, betul, aku dah pergi dah tempat paling jauh dah. Walaupun jauh tempat aku pergi seorang-seorang, tak ada yang lain nampak, tapi tetap Allah Ta'ala nampak. Aku tak jadi sembelih. Yang lain semua fail tuan-tuan. Seorang je yang lulus. Seorang saja yang lulus. Nampak? Ini anak murid yang dia memakai pakaian khauf setiap keadaan, masa, tempat tuan-tuan.
Dia sentiasa dapat merasai Allah Ta'ala sentiasa melihat dia. Maka dia akan terjaga daripada jatuh kepada maksiat ataupun dosa. Sebab tu penting untuk wujudkan khauf kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, takut. Sebab itu kata Rasulullah SAW, dua sifat ni perlu disemai dan dihidupkan sampai kita mati, tuan-tuan. Apa dia? Dua sifat ni, iaitu khauf dan raja. Dua sifat ni. Sebelum kita mati, tuan-tuan, wujudkan ada sifat ni. InsyaAllah ada dua sifat ni, tuan-tuan, selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Yang pertama sifat khauf, takut kepada Allah. Bimbang. Bimbang takut, ya Allah, tak dapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala akhirat, maka tak masuk syurga. Sentiasa ada khauf. Bila sentiasa ada khauf, insya-Allah dalam kehidupan dia akan berhati-hati. Dia tidak semudah-mudah akan buat maksiat, melakukan dosa. Dia akan berhati-hati. Itu juga yang disebut sebagai orang yang takwa. Orang yang takwa. Sebab itu bila mana satu orang tanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, apa yang disebutkan sebagai takwa? Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, bila mana satu orang masuk ke dalam hutan tanpa memakai kasut, bagaimana hal keadaan dia berjalan? Maka kata sahabat yang bertanya tadi, sudah tentu dia akan berjalan dengan perlahan-lahan dan berhati-hati, supaya tiada perkara-perkara yang tajam yang akan boleh melukakan tapak kaki dia. Dia akan berjalan hati-hati supaya tidak terpijak duri dan sebagainya. Kata Sayyidina Umar, begitulah orang yang ada khauf, ada takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia menjalani kehidupan dia berhati-hati, takut tercebur kepada yang haram, apatah lagi yang makruh dia jauhi. Sebab tu penting, tuan-tuan, sifat ni apa? Khauf. Yang kedua apa dia? Sifat raja. Sifat raja maknanya harap. Kena ada, tuan-tuan, sifat harap ni. Ini penting, tuan-tuan. Dua sifat ni penting. King dengan queen. Kena ada. Khauf, raja. Dua-dua ni kena ada. Harap-harap kita, mudah-mudahan duk amal tak seberapa ni Allah Ta'ala terimalah. Itu raja tu, harap. Kalau tak ada harap, tuan-tuan, artinya dia tidak ada sangka baik dengan Allah. Kalau dia tidak ada raja, tidak ada harap kepada Allah, maknanya dia berharap kepada makhluk. Berharap pada makhluk. Harap-harap hujan ni tak banjir lagi. Ini bukan main. Tak apa hujan, tambatan banjir dah ada, sungai pun dah luas. Harap pada lain, banjir juga. Terkejut, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Tak, harap bukan pada Allah, harap pada lain, harap pada makhluk. Setakat tambatan banjir dah ada, sungai dah luas, bukan benda yang mustahil, tuan-tuan, tak boleh banjir. Nampak? Di situ dah Allah Ta'ala tegur. Kamu yakin tang mana? Harap pada siapa? Harap pada aku ke pada makhluk? Sebab itu, tuan-tuan, harap rajak pada Allah Ta'ala ni sentiasa kena ada. Harap-harap setiap mana apa jua sekalipun amal ibadah yang kita buat, walaupun sedikit, walaupun kecil, harap-harap, ya Allah, kamu terimalah sebagai amal soleh. Baik istighfar kita, baik selawat kita, baik tahlil kita, baik sedekah kita, walaupun singgit. Ya Allah, mudah-mudahan kamu terimalah sebagai amal soleh. Itu raja. Itu harap. Kalau orang yang tidak ada sifat raja, artinya, tuan-tuan, dia ada sifat takabur. Dia sombong. Dia tidak ada kebergantungan, berpapahnya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, artinya dia bergantung kepada makhluk selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi,
Tuan-tuan, siapa golongan kalangan hamba Allah yang ada sifat takut, khauf kepada Allah? Min ibadihil ulama. Di kalangan orang alim ulama ataupun orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Dan juga orang yang sebenar-benar iman yang sempurna di dalam hatinya. Dan bahwasanya takut itu mengikut pengenalan barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Ini ulama nak bagi tahu tahap takut ni tuan-tuan, dia ada tahap dia. Takut ni dia ada tahap dia, dia ada peringkat dia, dia ada level dia. Jadi takut ni dia mengikut kepada tahap pengenalan, tahap makrifat dia kepada Allah. Kalau tahap makrifat pengenalan dia kepada Allah tu rendah, rendahlah dia punya khaufnya. Kalau tingginya dia kenalnya Tuhan tu tinggi, dia sebenar-benar makrifat kepada Allah, maka tinggilah tuan-tuan takutnya. Maka sebab itu tiada golongan lain tuan-tuan yang sebenar-benar selepas Rasulullah yang tinggi makrifatnya dan tinggi takutnya kepada Allah, melainkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Melainkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Melainkan hanya mereka itu takut sebenar hanya kepada Allah. Kenapa? Mereka para sahabat itu makrifat sebenar-benar kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang memberi manfaat, tiada yang memberi mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada satu orang Yahudi mai datang jumpa Saidina Umar. Dia niat nak bunuh Saidina Umar dengan diberi minum racun. Saidina Umar pun minum, ambil air tersebut, dia pun minum. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dia pun minum tuan-tuan. Depan orang Yahudi tu sebut dia minum racun tu. Dia tak tahu racun, tapi orang Yahudi tu tahulah racun. Memang dia nak bunuh. Maka dia pun minum sampai habis. Terkejutnya orang Yahudi ni tak mati tu. Tak mati. Kerana apa? Kerana tak ada kesan dia. Racun tu tak ada kesan dalam hati dia, dalam kehidupan dia. Kerana apa? Saidina Umar ni adalah sahabat yang makrifat sebenar-benar kenalnya Tuhan. Kerana ni semua ni dia tak datangkan manfaat, tak datangkan mudarat, melainkan illallah. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak ada lah. Nampak? Itu level tuan-tuan. Tahap sahabat sebab dia kenal Tuhan. Sebab tu dia hanya takut dengan Allah, tak takut dengan racun, tak takut dengan benda-benda yang lain. Tapi tuan-tuan balik ni jangan test lah pula. Belum sampai label tu. Baru label sekolah tadikah ni tuan-tuan. Belum sampai label tu lagi. Jauh lagi kita ni. Sebab nak dapat capai kepada makrifat ni tuan-tuan, maka kena jalani dulu tahap syariat. Syariat kena sempurnakan dulu. Semayang okey, beres, puasa okey, sedekah okey, zakat, cukup haul, cukup nisab dia keluarkan zakat. Syariat kena mantapkan dulu. Bila syariat mantap tuan-tuan, dia pergi kepada tahap yang kedua, kepada tarikat. Tarikat tu adalah praktikal kepada syariat. Dan kepada tarikat, dia akan sampai kepada apa dia? Hakikat. Bila satu orang dah sampai kepada level hakikat, dia akan pergi kepada yang last kali tu, makrifat. Itu jalan flow dia untuk sampai kepada makrifat, sebenar-benarnya kenalnya Allah. Tak boleh terus syariat, dia tak mau tarikat, dia terus kepada makrifat. Tak ada. Dia ada tangga dia tuan-tuan, kena naik. Sebab tarikat tu jalan. Jalan. Bila dia bertarikat, dia ada jalan, maka insya-Allah dia akan sampai. Dia akan sampai. Maka empat perkara ini, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, dua ni adalah dengan jalan belajar ilmu. Syariat, belajar ilmu. Tarikat pun kita kena beramal. Beramal, kena zikir, wirid dan sebagainya.
Maka bila ni barulah kepada yang kedua, ketiga dan keempat, hakikat dan makrifat. Hakikat dan makrifat itu bukan lagi dengan rasa, dengan ilmu yang dipelajari, tetapi lebih kepada syuur ataupun dengan rasa, perasaan rasa. Hakikat yang sebenarnya semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh cakap lah sekarang ni, tapi belum dapat rasa lagi. Belum dapat lagi hakikat yang sebenar. Hakikat yang sebenar. Tapi itu dia punya peringkat-peringkatnya. Tapi nak jalan sampai kepada makrifat sebenar-benar kena Tuhan, itu peringkatnya awal dululah, syariat, tarikat dan sebagainya. Jadi kata ulama di sini bahawa takut ni dia mengikut tahap kepada makrifat ataupun pengenalan. Pengenalan tu maknanya makrifat. Makrifat maknanya kenalnya Tuhan lah. Jadi tingkatan takut ni mengikut bagaimana tingkatan makrifatnya, kenalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan nampak, Sayyidina Umar tadi dia tak ada takut dengan yang lain. Tak ada takut dengan racun ke apa semua, tak ada. Kerana apa? Tahap makrifat dia kena dengan Allah SWT tu tinggi. Kerana yang lain tak boleh mendatangkan mudarat, manfaat melainkan Allah. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum sampai tahapnya macam itu lagi tuan-tuan. Dan banyak kisah-kisah yang hebat di kalangan para sahabat tuan-tuan yang menunjukkan mereka ni takutnya levelnya sangat tinggi. Kerana apa? Makrifatnya kepada Allah Ta'ala tu sangat tinggi. Sangat tinggi. Jadi maka di sini kata ulama, siapa yang tinggi makrifatnya, tinggi pengenalannya kepada Allah Ta'ala, dia sebenar-benar kenalnya Tuhan, maka banyaklah takut kepada Allah. Banyak maksudnya sentiasa ada perasaan khauf, takut. Sentiasa ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita hari ni pun ada ngamal juga kan, doa apa nama, yang Bismillahirrahmanirrahim tu kan. Tapi pun duk fikir 5-6 kali juga ni. Duk ngamal aja, belum lagi sampai tuan-tuan yakin tu sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amalan ni bagus ni tuan-tuan kalau tuan-tuan amalkan. Tapi untuk keberkesanannya dia kena istiqamah. Dia kena istiqamah. Dah baru semalam mengamal, baru nak test benda-benda yang bukan-bukan, jangan tuan-tuan. Dia kena istiqamah. Dia kena jazam betul-betul. Dia dah jadi sebati, insya-Allah datang perkara-perkara yang tak baik tuan-tuan tidak mendatangkan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi. Dengan nama Allah yang tidak mendatangkan mudarat. Tidak mendatangkan mudarat yang lain, semua tak ada mendatangkan mudarat, manfaat melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena jazamkanlah. Kena jazamkan. Paling tidak pun satu hari 3 kali kita baca. Jadikan amalan satu hari 3 kali diwiridkan Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Saya dapat ijazah daripada almarhum Dr. Harundin. Amalan ni dia sebut sebagai amalan penggerak. Amalan penggerak ni maknanya tuan-tuan kalau nak buat sesuatu perkara, nak mulakan perjalanan ke dan sebagainya, baca doa ni dulu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Jika sekiranya tuan-tuan masa nak mulakan perjalanan tu lancar bacanya, bacaan tu tuan-tuan baca lancar, kan dah ngapal kan, biasa lancar. Bacaan pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, selesai, jalan. Dan ada kalanya tuan-tuan bila Allah Ta'ala nak bagi isyarat, kemungkinan dalam perjalanan kita ataupun tempat yang kita nak pergi ni ada something. Kadang-kadang walaupun kita dah hafal, kita dah lancar, tapi tuan-tuan ada bacaan yang kedua sangkut. Bila sangkut tuan-tuan jangan jalan dulu. Jangan teruskan jalan. Jangan teruskan jalan. Itu syarat tu. Syarat, ada something. Ulang balik sampai lancar baru boleh jalan.
Itu disebut juga sebagai ayat penggerak. Ayat penggerak. Setakat ni pengalaman, ya tuan-tuan. Pernah satu ketika tengah malam ada orang duk call minta datang rumah. Saya rasa lain macam. Tapi kita ni tak boleh tengok orang susah. Tak sampai hati nak tolong. Pukul 1 malam tuan-tuan. Nak keluar tu keluarlah juga. Dalam kereta tuan-tuan saya baca yang kedua sangkut dah. Padahal ngapal lah. Biasa kita baca biasa, anak-anak baca pun dah ngapal, dah lancar kan. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tiba ayat yang kedua sangkut tuan-tuan. Duk kenapa sangkut pula ni? Padahal lancar dah. Baca lagi sangkut. Tak boleh jalan. Tak boleh lagi tuan-tuan. Tak boleh dah. Sampai benar-benar baru lancar baru boleh. Itu syarat tu. Sebagai untuk kita tahu sesuatu tu dapat keizinan ataupun tidak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh juga orang amalkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru. Ayat ini sebelum makan pun bagus juga diamalkan. Sebelum makan. Maknanya kemungkinan ada makanan tu yang tak baik, yang tak elok, ada racun ke dan sebagainya. Sebab dia baca perkara tersebut, insya-Allah Allah Taala hindarkan. Allah Taala hindarkan tuan-tuan. Banyak berlaku. Kemungkinan pinggan tu pecah. Pinggan tu terbalik. Cawan tu pecah. Macam-macam lah tuan-tuan, depan mata pun dah pernah nampak biasa. Itu isyarat lah tu. Tak. Bagus amalkan tersebut. Lepas tu kalau kita tengok ada sebagian ratib ataupun hizib, salah satu komponen zikir yang dimasukkan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Termasuk ratib al-atas pun sama. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Jadikan amalan tuan-tuan, insya-Allah. Tapi kita yakin tetap pada Allah Taala. Yakin tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, artinya barang siapa yang kurang makrifatnya kepada Allah, kurang keyakinan daripada Allah Taala, dia tak berapa nak kenal pada Allah Taala. Tuan-tuan, nak dapat makrifat kepada Allah Taala ni, yang pertama syariat tadi kena belajarlah. Fiqh kena mantap. Yang kedua kena belajar tauhid. Tauhid pun kena mantap lah. Maka dengan hasil daripada kita belajar tauhid lah kita dapat kenalnya Tuhan. Dengan sifat-sifatnya Tuhan. Dengan perkara yang selayaknya bagi Tuhan. Kalau tak tuan-tuan tak belajar tauhid, macam mana nak kenal Tuhan? Apalagi nak mencapai makrifat. Mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau siapa yang sedikit pengetahuannya, maksudnya siapa yang rendah, tidak sebenar-benar kenalnya Tuhan, tidak kenalnya Allah Subhanahu wa taala, nescaya sedikit oleh takutnya. Ini kesan dia. Kesannya apa? Bila kurangnya makrifat kepada Allah, maka kuranglah takut pada Allah. Sifat khauf tu kadang-kadang lemah tuan-tuan. Ada masa kuat, ada masa kurang. Kerana dia mengikut tahap makrifat pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kita khawatir ni tuan-tuan. Bila kurangnya kita kenalnya Tuhan, maka kadang-kadang tu yang menyebabkan ada kalanya kita rajin buat ibadah, ada kalanya kita malas buat ibadah. Sebab kita tidak sebenar-benarnya kenalnya Tuhan. Kerana ini bersabda Nabi SAW, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Maka sebab itu dalam satu hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari, hadis sahih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, ana akhwafkum. Ana akhwafkum. Itu dhamma tu tuan-tuan gantikan mati. Boleh digantikan mati. Dah. Ni balikan depan. Sebab mungkin ada setengah kitab tu ralat sikit. Ana akhwafukum. Fa tu didammahkan. Mungkin ada yang mati kat situ. Ana akhwafukum lillahi ta'ala.
Atau dalam satu redaksi yang lain, ana akhwukum lillah. Ta'ala tu tak ada. Jadi kata Rasulullah, ana akhwafukum lillah. Aku terlebih takut akan Allah Ta'ala daripada kalian. Maknanya tuan-tuan, siapa manusia yang paling takut kepada Allah? Rasulullah. Tiada yang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok, bila mana perasaan takut dengan Allah Ta'ala tu tinggi, impaknya apa tuan-tuan? Ibadahnya pun hebat. Ibadahnya pun banyak, ibadahnya pun tinggi. Lepas tu tuan-tuan tengok sampai Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala teguh tentang solat malam qiyamul lail Rasulullah sampai bengkak-bengkak kaki. Nampak? Kesan daripada mana? Tingginya makrifat dan tingginya takut kepada Allah, maka ibadahnya pun akan tinggi. Ibadahnya pun akan banyak. Bila kurangnya takut kepada Allah, maka kurangnya ibadah kepada Allah. Sebab dia sinonim dekat situ tuan-tuan. Sedangkan Rasulullah SAW kata, apa nama, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala kata, sedangkan Rasulullah ni dosanya apa? Dah diampunkan oleh Allah Ta'ala, maksum, tak ada dosa. Tak ada dosa tuan-tuan. Nampak? Kalau tak ada dosa kan relax kan? Patutnya relax lah. Apa sana lagi pulun lagi amal ibadah? Bukan yang wajib tuan-tuan, yang sunat tu. Yang sunat. Maka sebab apa? Lantaran dengan sebab apa? Kata Rasulullah, ana akhwafukum lillah. Akulah yang terlebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kalian. Tapi itu bukan kalam kibir, bukan kalam takabur, sombong. Kerana Rasulullah SAW tidak ada kesombongan. Wala fakhra, kata Rasulullah, aku tak ada sifat sombong, aku tidak memakai pakaian sombong. Bahkan itu semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah kesan daripada tingginya makrifat kepada Allah, maka tinggilah takut kepada Allah, maka banyaklah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, salah satu perkara yang kita perlu perbanyakkan dalam bulan Ramadan adalah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu nak dapat banyaknya amal ibadah dalam bulan Ramadan, maka kena tinggikan tuan-tuan makrifat kita kepada Allah, makrifat takutnya kita kepada Allah, maka insya-Allah dia akan banyaknya amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak pun tuan-tuan, kita letakkan Ramadan ni Ramadan yang terakhir. Tu orang ada rasa takut tu. Bila dia ada rasa takut, Ramadan ni mungkin Ramadan yang terakhir, mungkin tidak diberikan Ramadan yang akan datang. Maka bila datang rasa takut tersebut, maka inilah peluang, maka dia akan banyakkan amal ibadah. Dia akan banyakkan zikrullah, dia akan banyakkan solat-solat sunat, dia akan banyakkan baca Quran, dia akan banyakkan amalan-amalan yang lain dan sebagainya. Sebab apa? Bila ada rasa takut. Tapi kalau duk rasa lama lagi, Ramadan pun banyak lagi, dia kata. Tak meningkatlah tuan-tuan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu ada dalam pepatah Arab ada menyebut hendaklah kamu beribadah sungguh-sungguh, beranggapan bahawa esok kamu akan mati. Antamu tagadah. Beribadahlah sungguh-sungguh, seolah-olah kamu rasa esok kamu akan mati. Cuba kita ada rasa pasang takut esok akan mati macam mana tuan-tuan malam ni? Tak boleh tidur. Orang yang kena hukum gantung esok pagi, malam ni dia boleh tidur ke tuan-tuan? Tak boleh tidur sebab rasa takut. Sebab rasa takut sungguh-sungguh tuan-tuan. Dia akan rasa takut. Sebab itu tuan-tuan, bila ada wujudkan rasa takut, insya-Allah tindakan yang akan keluar apa dia? Kuat amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya. Maksudnya Rasulullah ni lebih banyak ataupun orang yang paling tinggi makrifatnya kepada Allah. Tiada yang mengatasi Rasulullah, melainkan Rasulullah saja yang sebenar-benarnya kenal Tuhan. Kita ni pun Rasulullah pun tak sebenar-benar kenal. Takkan capai tuan-tuan makrifat kepada Rasulullah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah adalah
makhluk yang sebenar-benarnya kenalnya Allah. Sebenarnya kenalnya Allah Subhanahu wa taala. Daripada orang lain, daripada segala umatnya, melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ikut level dia. Tahap takut ni ikut level, ikut tahap dia. Tengoklah macam mana dan sebagainya. Sebab tu sebagian ulama mereka menyatakan tingkatan orang yang khauf takut kepada Allah Subhanahu wa taala ni dia bagikan kepada 3 jenis golongan. Yang pertama orang awam, yang kedua orang khawas, yang ketiga orang khawasul khawas. Tingkatan orang yang takut kepada Allah ni ulama bagikan kepada 3 jenis tingkatan. Ada yang jenis orang awam, ada orang yang khawas, ada orang khawasul khawas. Orang khawas tu maknanya orang VIP. Orang khawasul khawas VVIP. Doublekan sajalah tuan-tuan. Lebih kurang nak mudah faham lah. Nak mudah faham. Kalau tahap takut tingkatan orang awam ni, orang awam dia, mereka takut dengan apa? Kadang-kadang dia takut dengan azab Allah Ta'ala, dengan sesaan Allah Ta'ala, takut adanya dosa, takut hilangnya pahala. Ini label orang awam macam ni tuan-tuan. Label orang awam macam ni. Takut tak ada rezeki, sebab tu dia solat duha pun dia pulung betul-betul. Takut tak murah rezeki. Tak apalah. Dia takut miskin, dia takut apa-apa kedana, dia takut bankrupt, dia takut sesaan Allah Ta'ala, dia takut hilangnya pahala, tak ada pahala. Ini label orang awam. Contoh kadang-kadang kita tanya, kenapa duk semayang fardu 5 waktu? Takut neraka, jangan main-main. Tak, tinggal 1 waktu, tak boleh tahan tu. Tu azab api neraka. Ini label orang awam tuan-tuan. Takut label orang awam. Kalau takut tingkatan orang khawas, VIP ni, mereka takut dengan kemurkaannya Allah. Mereka takut hilangnya hilangnya kasih sayangnya Allah Ta'ala kepada dia. Artinya orang yang khawas ni, bila ditanya kenapa melakukan amal ibadah, dia kata apa? Nak meraih mahabbah, kasih sayang Allah. Takut tak dapat rahmat kasih sayang Allah. Nampak? Itu bila dia buat amal ibadah sebab nak dapat kasih sayang Allah, nak dapat rahmat daripada Allah, takut kemurkaannya Allah. Itu tahap label orang VIP ataupun disebut orang khawas. Orang khawas. Dan tingkatan yang tinggi takutnya kepada Allah, golongan khawasul awas. Mereka ni takut apa tuan-tuan? Takut tak dapat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa? Takut Allah Taala tak pandang dia, tak beri keredaannya Allah Taala kepada dia. Nampak? Dia bukan takut tak dapat masuk syurga ke, takut neraka, tidak. Dia hanya takut dia tak dapat redanya Allah Taala. Takut tertutupnya pandangan Allah Ta'ala kepada dia. Itu tingkatan yang tinggi tuan-tuan. Tingkatan yang tinggi. Tapi kita kena capaikan juga tingkatan-tingkatan ini. Yang terlebih sempurna adalah tingkatan takutnya kepada Allah, tingkatan khawasul khawas. Dia buat semuanya lillah, nak dapatnya redanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi antal maksudi wa ridaka matlubi. Ini kena pakai selalu tuan-tuan. Ilahi antal maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuan maksud hidup aku. Bukan tujuan kita hidup nak makan. Makan untuk hidup ke hidup untuk makan? Jangan buat pening lah Ustaz. Ilahi antal maksudi. Ya Allah, engkau telah maksud hidup aku. Hidup aku ni bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk engkau ya Allah. Wa ridaka matlubi. Tak. Maka redha Allah Ta'ala yang kita tuntut. Jangan tuntut yang lain tuan-tuan. Belajar-belajar. Pakai pakaian ni. Kita nak redha Allah. Nak redha Allah. Buat satu nak redha Allah. Jangan ada nak dapat redha makhluk, redha manusia ke dan sebagainya.
Biasakan tuan-tuan, biasakan. Insya-Allah akan capai perkara-perkara tersebut. Kerana apa? Kerana itulah Nabi SAW adalah terlebih banyak pengetahuannya, makrifatnya kepada Allah daripada orang yang lain. Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Dan takut itu satu kelakuan yang dipuji. Maknanya apa? Sifat khauf ini, sifat takut merupakan salah satu sifat mahmudah. Perlu dapatkan tuan-tuan. Perlu dapatkan, perlu usaha untuk dapatkan sifat khauf dalam kehidupan kita. Kerana apa? Dia merupakan sifat terpuji, sifat mahmudah. Sifat yang baiklah. Sifat yang baik. Telah menghimpunkan Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Jadi kata ulama bahawasanya Allah Ta'ala kumpulkan, Allah Ta'ala himpunkan 4 perkara bagi sekalian yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa dia? Hidayah, yakni petunjuk. Yang pertama adalah petunjuk. Ini bila mana satu orang dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa beri dia petunjuk. Beri dia petunjuk. Mana yakin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni hebat. Allah Ta'ala anugerahkan dia 4 perkara ni lantaran dia ada takut hanya kepada Allah. Tuan-tuan, tingkatan bagi orang yang dalam kehidupan dia sentiasa ada takut dengan Allah Ta'ala, setiap apa yang dia buat tuan-tuan, endingnya last kali pasti dia akan menyatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dia serah bulat-bulat semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tawakal. Bila orang dia bertawakal tuan-tuan, setiap pekerjaannya dia bertawakal, maka dia letakkan keyakinan hanya kepada Allah, bukan keyakinan kepada yang lain-lain. Sebab tu kena ajar tuan-tuan anak-anak ni yang peksa SPM, ambil peksa apa-apalah. Bagi tahu dia, didik dia. Ingat Along, dah study, dah hafal, dah usaha dah, tawakal kepada Allah. Jangan letak kepada study group, ngapal, usaha, jangan. Tawakal kepada Allah, serah pada Allah Ta'ala. Tapi jalan usaha tadilah. Lepas usaha dah, tawakal surah. Bila dia tawakal kepada Allah, dia tidak meletakkan keyakinan lain selain daripada Allah, hanya kepada Allah. Artinya apa? Nampak kita ajar dia wujudkan sifat khauf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yakin kepada usaha. Itu dah salah dah tuan-tuan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan tak rugi kalau kita tanamkan wujud sifat khauf dalam kehidupan kita, anak kita, isteri kita, keluarga kita tuan-tuan. Tak rugi. Yang pertama Allah Ta'ala akan berikan dia apa tuan-tuan? Hidayah, petunjuk. Sentiasa Allah Ta'ala jaga. Dia pergi mana-mana jangan risau tuan-tuan. Allah Ta'ala sentiasa bagi petunjuk. Hidayah. Hidayah. Sebab tu Nabi SAW menyatakan barang siapa yang setiap kali keluar daripada rumah dia membaca 2 perkara ini, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, maka Allah Ta'ala beri dia 3 perkara. Hudita, wa kufita, wa wukita. Bila setiap kali dia keluar rumah, Bismillah. 1. Tawakkaltu ala Allah. 2. Artinya dia letakkan keyakinan hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah SWT, maka Allah Ta'ala berikan dia keluar daripada rumah tu tuan-tuan, hudita, sentiasa diberikan hidayah, petunjuk. Sentiasa diberikan petunjuk. Ajar anak-anak tuan-tuan, setiap kali dia keluar rumah pergi sekolah, ingat long, baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini tak, dia ajar apa? Bye-bye. Coba bye dah tuan-tuan. Tak bye-bye mama pun tadi. Tak bye-bye dah Allah. Dah, ajar dia tuan-tuan. Ingat lu keluar daripada sekolah, baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billah.
maka Allah Ta'ala jamin tuan-tuan, dia keluar daripada rumah, dia baca kalimah tersebut, yang pertama Allah Ta'ala berikan dia hidayah. Saya rasa Allah Ta'ala jaga tuan-tuan. Tak. Yang kedua, Allah Ta'ala beri dia wawukita. Allah Ta'ala jaga dia daripada segala perkara-perkara yang tak baik. Orang nak buat mudarat ke, dengki ke, dan hianat ke dan sebagainya, insya-Allah Allah Ta'ala jaga, pelihara. Yang ketiga, wawufita. Allah Ta'ala cukupkan, wakufita. Allah Ta'ala cukupkan keperluan dia tuan-tuan. Tak ada masalah rezeki. Jangan risau. Jangan risau tuan-tuan. Tak ada masalah rezeki. Tak ada masalah rezeki. Yang penting amalkan sunnah Nabi SAW tersebut. Allahu Akbar. Begitu juga bila mana ada orang dia dalam hatinya ada khauf, takut kepada Allah SWT, yang pertama Allah Ta'ala beri dia petunjuk, iaitu hidayah. Hidayah daripada Allah SWT. Yang kedua, Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang yang takut kepada Allah, iaitu rahmat. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Dia dapat hasil daripada dia takut kepada Allah, rahmat. Apa makna rahmat? Kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sentiasa sayang dia. Kasih kepada dia. Tuan-tuan, kalau kita dapat kasih sayang Allah Ta'ala, dah tak ada yang lain tuan-tuan. Yang lebih yang kita nak, cukup dah. Tu saja. Tak payah. Orang lain tak kasih pada kita pun tak apa. Kita tak payah nak mengharapkan kasih orang pun tak apa. Yang penting dapat kasih sayang Allah Ta'ala pun sudah memada dah tuan-tuan. Tak ada yang paling lebih besar lagi bila mana Allah Ta'ala kasih sayang kepada kita. Tiada yang lain. Melainkan bila mana satu orang tu dia takut pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beri dia rahmat, kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, anugerah yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang khauf, takut kepada Allah, iaitu pengetahuan. Apa makna pengetahuan? Ilmu. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan, curahkan ilmu. Tak. Hasil daripada dia takut kepada Allah, dia amalkan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri dia lagi ilmu. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Allah Ta'ala berikan dia ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, anugerah Allah Ta'ala beri kepada orang yang khauf, takut kepada Allah, iaitu redha. Apa dia? Mardatillah. Dia mendapat keredaannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Radiyallahu ta'ala anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Allah Ta'ala reda kepada mereka, yakni sahabat, dan mereka ni sahabat pun reda kepada Allah SWT. Sebab apa? Sebagai balasan. Zalika, yang demikian itu, liman khasyiya rabbah, bagi sebab mereka tu ada khauf, takut kepada Allah. Nampak? Tuan-tuan, kita nak dapat raih mardatillah, Allah Ta'ala reda kepada kita, tanamkan, wujudkan sifat takut kepada Allah SWT setiap masa, keadaan, di mana jua sekalipun. InsyaAllah 4 anugerah ni kita akan dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya menghasilkan takut itu dengan 2 perkara. Wallahu alam. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan kita sentiasa diberikan khauf, takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dikuatkan iman kita, disempurnakan iman kita, sehingga kan di mana-mana setiap masa keadaan kita sentiasa memakai pakaian khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi asbab kita mati husnul khatimah, mendapat kesempurnaan kebahagiaan dunia akhirat, dan akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.